Surah Asy-Syu'ara. Mesej utama surah ini ada dua, iaitu satu, semua para nabi menyeru supaya beribadat kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan taat kepada mereka, yakni para nabi lah. Yang kedua, berimanlah kepada Al-Quran, berpandukan dalil-dalil ardi, dalil-dalil yang terdapat di bumi, dan tarikhi, dalil-dalil dari sejarah. Di samping menerima sifat Allah yang maha perkasa dan maha penyayang, atau lagi maha mengasihani. Kita ada 10 paragraf semuanya. Paragraf 1 daripada ayat 1 hingga 6. Di dalam ni disebutkan dalil-dalil rububiyah dan pengenalan Al-Quran. Rububiyah, yakni Allah sebagai Rabb. Itu dalil-dalil dan pengenalan Al-Quran. Paragraf yang kedua, ayat 7 hingga 9, dalil-dalil ardi untuk sifat maha perkasa dan maha penyayang Tuhan. Paragraf 3, ayat 10 hingga 68, dalil-dalil tarikhi, sejarah daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Paragraf 4, ayat 69 hingga 104, dalil-dalil tarikhi lagi daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Paragraf 5, ayat 105 hingga 122, kisah Nabi Nuh dan pelajaran daripada sifat maha kuasa dan maha penyayangnya. Paragraf yang ke-6, ayat 123 hingga 140, dalil sejarah daripada kisah kaum 'Ad. Paragraf yang ke-7, ayat 141 hingga 159, dalil sejarah daripada kisah kaum Thamud. Paragraf yang ke-8, ayat 160 hingga 175, kisah kaum Lut. Paragraf yang ke-9, ayat 176 hingga 191, kisah Ashabul Aikah dan Nabi Syu'aib. Paragraf yang ke-10, ayat 192 hingga 227, ini penutup. Di dalamnya terdapat beberapa arahan, penghiburan dan ancaman. Daripada 192 hingga 209, itu tentang pengenalan Al-Quran sekali lagi. Ini biasalah, di permulaan pengenalan, di akhir pula dia ulang pula. Daripada 210 hingga 225, Al-Quran bukan ramalan syaitan. Kemudian 226 hingga 227, Al-Quran bukan syair. Zaman diturunkan surah ini. Surah Asy-Syu'ara diturunkan pada peringkat ketiga kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, antara tahun ke-6 hingga ke-10 kenabian. Ketika itu Al-Quran berbahasa Arab dipertikaikan dengan begitu hebat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh gila. Pada ketika itu pemimpin-pemimpin kafir Quraisy dinasihatkan supaya mengambil iktibar dan pengajaran daripada akibat buruk yang diterima oleh 6 kaum terdahulu, iaitu kaum Nuh, kaum Thamud, kaum Lut, kaum Syu'aib dan juga kaum Fir'aun yang menentang Musa alaihissalam. Yang kedua, ayat ke-214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Bagaimanapun diturunkan lebih awal, ketika perintah Allah kepada Rasulnya diberikan supaya mengisytiharkan secara terbuka ajaran Islam. Ayat ini diturunkan pada tahun keempat kenabian. Adapun sebelum itu, seruan Islam ni disebarkan secara senyap-senyap, secara tersembunyi, tidak secara terbuka. Mana daripada tahun 1 sampai tahun 3 tu, gitulah keadaannya. Setelah diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus naik ke atas bukit Safa dan secara terbuka menyampaikan kepada penduduk Mekah seruan tauhid yang dibawa baginda. Itu terdapat di dalam Sahih Bukhari dan lain-lain lagi lah. Kesinambungan surah Asy-Syu'ara dengan surah sebelum dan selepasnya. Satu, di dalam surah Al-Furqan telah pun diberikan jawapan yang membungkam
kepada kritikan-kritikan orang-orang kafir berupa dalil-dalil akli, afaqi dan anfusi tentang kebenaran seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Quran yang dibawa baginda. Itu juga yang ditekankan di sana dengan mengemukakan dalil anfusi, dalil akli, dalil afaqi, iaitu tentang kebenaran seruan Rasulullah dan kebenaran Al-Quran yang dibawanya. Yang kedua, di dalam surah Asy-Syu'ara ini Allah mengemukakan dalil-dalil tarikhi, mana dalil-dalil berupa sejarah tentang tauhid qudrat dan iradatnya, dengan mengemukakan dua sifatnya, iaitu Aziz, Maha Perkasa, dan Rahim, Maha Mengasihani atau Maha Penyayang. Nak buktikan dua sifat Allah SWT itu terdapat pada sejarah. Itu dijadikan sebagai dalil membuktikan Tuhan itu bersifat dengan dua sifat ini, Aziz dan Rahim. Tiga, dua perkara dikongsi bersama oleh surah Asy-Syu'ara, An-Naml dan Al-Qasas. Dengan mengemukakan kisah benar pertentangan di antara Nabi Musa dan Fir'aun, pemimpin Quraisy yang zalim diminta supaya tidak bersikap zalim seperti Fir'aun. Itu ada semua dalam 2-3 surah ni. B, ketiga-tiga surah mengandungi nasihat kepada pemimpin-pemimpin Quraisy yang zalim supaya mengambil i'tibar dan pengajaran daripada kebinasaan kaum-kaum yang lalu. Beberapa kata kunci, tema utama surah dan ayat-ayat tarji' yang terdapat di dalamnya. Yang ini baru kita mula bertemu dengan ayat tarji'. Ini pun satu istilah. Maknanya ayat yang diulang-ulang beberapa kali. Setelah sebut gini, itu ayatnya. Dikunci dengan ayat itu. Sebut pula gini, kunci dengan ayat yang sama. Itu orang panggil ayat tarji'. Jadi kenapa? Ini istilah dalam manhaj tafsir ini, dia ada ayat tarji'. Tarji' ni banyak makna kan. Seperti kita tahu, kalau kita berhati-hati sikit lah. Kalau baca mungkin dalam kitab-kitab lain pula maknanya. Tarji' kalau dalam bab azan itu sebut perlahan ucapan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, sebut perlahan dulu. Sebelum sebut dengan kuat tu. Asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali sebut perlahan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebelum tu 2 kali perlahan. Itu dipanggil tarji'. Lagi tarji' ataupun istirja' dengan makna bila ada berlaku apa-apa kemalangan, apa-apa bencana, sesuatu yang mengejutkan seperti kematian dan sebagainya, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun tarji' ataupun istirja'. Tapi tarji' ini lain. Tarji' ini makna mengulang ayat sama. Dan ini penting. Itu juga kata kunci surah sebenarnya. Duduk di situ. Bila ada macam tu, kena berhati-hati tu. Itu memudahkan kita sebenarnya nak faham surah tu. Bila ada ayat tarji'. Sebab itu merupakan kata kunci bagi surah itu. Di dalam surah Asy-Syu'ara terdapat pertanyaan-pertanyaan seperti ala yattaqun, apakah mereka tidak mahu menyelamatkan diri, tidak mahu bertakwa, maksudnya tidak mahu menyelamatkan diri. Ala tattaqun, adakah kamu tidak mahu menyelamatkan diri? Beberapa kali digunakan. Ini bukan ayat, satu ayat yang lengkap, bukan. Ini kata kunci kita. Maknanya bersikap berhati-hati, menyelamatkan diri, fikir untuk menyelamatkan diri, ini satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Paling kita nak jaga keselamatan diri kita ialah di akhirat besok. Selamat kita daripada neraka. Itu nombor satu sekali. Dalam dunia ni pun kita cuba menyelamatkan diri daripada benda-benda ataupun perkara-perkara yang membahayakan kita. Kalau yang kecil macam tu pun, sikit kerugian pun kita cuba hindarkan. Kita tak mahu terkena. Apatah lagi kalau kerugian yang besar di akhirat besok. Apalagi kalau melibatkan ancaman dan azab Allah. Lagilah patutnya kita selamatkan diri. Itu maksudnya. Ala yattaqun itu. Itu bukan ayat tarji' lagi. Itu orang panggil kata kunci. Yattaqun dan tattaqun berpunca daripada perkataan taqwa.
Erti asas dan utamanya ialah menyelamatkan diri, menjaga diri. Itu makna takwa. Maksudnya ialah seperti menyelamatkan diri daripada benda-benda haram. Tak mahukah kamu bertakwa? Selamatkan diri daripada apa? Daripada benda-benda haram. Sebab apa? Kalau kita tak selamatkan diri daripada benda-benda haram itu, kita akan kenalah bertanggungjawablah kita. Kena soal, kena hukum. Menyelamatkan diri daripada perkara-perkara mungkar, itu maknanya takwa. Menyelamatkan diri daripada kemurkaan Allah dan menyelamatkan diri daripada akibat buruk yang akan menimpa di dunia dan di akhirat kerana kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Itu maknanya. Apa-apa yang tidak baik itu kita jangan buat benda itu. Kalau kita buat, maknanya bahaya kita. Kalau nak selamat diri kita, jangan buat benda-benda itu. Itu maknanya pertanyaan tadi. Ala tattaqun, ala yattaqun. Seruan Nabi Nuh supaya bertakwa. Siapa yang kata ni? Ala tattaqun, ala yattaqun apa ni? Nabi-nabi. Bermakna pengikut-pengikut dia, warasatul anbiya juga akan bawa benda ni. Dia tak akan bawa benda lain. Dia akan bawa ajaran ini. Kalau mengajar benda lain itu sampingan lah, yang lebih-lebih lah. Yang utama dalam hidup kita ialah ajaran para nabi. Nabi-nabi pesan apa kepada umat dia? Seruan Nabi Nuh supaya bertakwa. Ala tattaqun, ayat 106. Seruan Nuh supaya bertakwa kepada pemimpin-pemimpin di zamannya bermaksud supaya mereka meninggalkan kesyirikan kerana menyembah 5 jenis berhala, iaitu Wad, Ya'ud, Nasr dan sebagainya. Ia juga berarti menyeru mereka berhenti daripada memberi ancaman rejam kepada Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya. Siapa nak rejam? Jangan main dengan kami akan rejam kamu. Rejam tu maknanya pukul dengan batu lah, baling dengan batu sampai mati. Itu ancaman yang diterima oleh Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya. Jadi Nabi Nuh kata jangan begitu. Itu bahaya tu, macam tu. Menganggap orang-orang biasa sebagai manusia-manusia yang hina. Itu keadaan masyarakat di zaman Nabi Nuh. Dia ada kelas-kelas, kelas tinggi, kelas elit, kelas bawah-bawah ni hina. Dia anggap begitu. Ada kasta-kasta pula. Mengingkari kerasulan Nabi Nuh dan lain-lain. Supaya dengan ketakwaan itu mereka terselamat daripada ditimpa azab di dunia dan di akhirat. Maknanya sifat takwa ini dari segi bahasa digunakan di sini. Ada kalanya perkataan dalam Quran ni kena pakai mengikut istilah. Kalau tak boleh pakai itu, ke bawah baru pergi kepada huruf. Kemudian baru pergi kepada lughah. Ni guna. Jadi takwa hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang Islam. Al-muttaqin itu. Sebab dia bersebut sebab sifat-sifat orang kafir tak buat macam tu. Jadi yang ni Nabi Nuh kata ala tattaqun, dia kata kepada siapa? Kepada orang Islam, kepada orang kafir. Maknanya ini dipakai dari sudut takwa, dari sudut bahasa, iaitu menyelamatkan diri, menghindarkan diri daripada bahaya, daripada azab Allah. Sebab kalau tak ikut seperti dia kata tu, boleh jadi kena sampai satu peringkat mereka semua sekali boleh dibinasakan. Dan itulah yang berlaku kepada kaum Nuh. B. Seruan supaya bertakwa oleh Nabi Hud. Semua kata begitu. Ajarannya sama. Ala tattaqun, ayat 124. Kaum Ad juga diseru oleh Nabi mereka, Nabi Hud, supaya bertakwa dengan meninggalkan kesyirikan. Maknanya mereka itu belum Islam, syirik lagi, tapi disuruh bertakwa juga. Maknanya takwa ni luas makna dia. Di sini dipakai sebagai dari segi bahasa pemujaan terhadap nenek moyang, mengingkari adanya hari kiamat dan menganggap Nabi Hud sebagai pembohong dan bodoh. Itu kaum dia kata bodoh, kata bohong. Mereka juga diminta supaya menghindarkan diri daripada bersikap sombong di dunia dan berhenti daripada menggunakan slogan man asyaddu minna quwwah. Siapa lebih hebat daripada kita? Siapa lebih hebat macam sekarang ni lah. Mereka ni mana-mana pun siapa lebih tabik dada. Sebab dia ada segala-galanya. Nak lawan kan dia tak boleh. Dia jadi samsing dunia. Akibat daripada perbuat. Tapi masalahnya ini umat Muhammad. Hikmat Allah SWT kalau kita renung perhati betul-betul Allah luar biasa. Kalau umat dulu
hancur. Umat sekarang yang Amerika semakin ramai orang Islam. Semakin dia tekan-tekan, ramai lagi ramai orang masuk Islam. Dengan sebab itu tak akan ditimpa bala. Man asyaddu minna quwwah ni satu golongan saja. Yang masuk Islam selama mana? Dia fitnahkan Islam, orang jadi benci kepada Islam. Lepas tu selama mana pula orang yang mengkaji Islam, masuk Islam. Itu rahmat Allah ada di situ. Dengan sebab itu tidak dibinasakan juga. Kalau dulu tak ada alim ulama pergi, lepas tu dah ramai dah pergi, orang dia pun dah sedar dah tentang Islam. Begitulah keadaan yang berlaku. Dengan sebab itu tidak berlaku pembinasaan yang menyeluruh seperti yang berlaku kepada umat-umat yang lalu. Tapi sikap ni dah ada dah dulu perangai ni, iaitu kaum Ad. Man asyaddu minna quwwah. Tidak ada orang lebih kuat daripada kita. Siapa lebih hebat daripada kita? Tak ada orang lebih hebat daripada kita. Mereka juga diminta supaya berhenti bersikap zalim, kufur dan keras kepala. Selain itu Nabi Hud juga menyuruh kaumnya agar tidak menzalimi kaum-kaum lain dengan menyerang mereka secara sewenang-wenang. Ini yang berlaku dah. Macam sekarang ni lah. Kita tengok contohnya kalau sekarang ni, man asyaddu minna quwwah ni Amerika. Sebab apa orang takut sangat ke Amerika? Kita boleh tengok. Memang dia kuat pun. Israel yang kecil itu tak boleh buat apa padahal sekelilingnya Arab. Sebab apa orang takut? Orang tahu di belakangnya Amerika. Itulah cerita. Pergi sudah sewenang-wenang bunuh sewenang. Tak ada boleh buat apa. Sebab apa? Inilah kesan sejarah. Orang dah tengok dah bom atom di Hiroshima, di Nagasaki, 2 biji. Surrender Jepun, angkat tangan. Semua balik. Duduk mana-mana, termasuk di Malaysia. Balik. Tak ada dah askar dia. Tak ada dah ketenteraan dia. Serik. Itulah. Pada tu pengajaran daripada dia. Itu sebab dunia ni takut sangat. Dia ada kuasa. Dia tak guna, iyalah. Kalau dia guna, habis. Hancur. Semua itu disampaikan Nabi Hud supaya umatnya terselamat daripada azab Allah di dunia dan di akhirat. Seruan bertakwa oleh Nabi Saleh. Sama. Ulang tu. Ini maknanya kata kunci. Ini benda besar dalam kehidupan manusia, individu ataupun masyarakat ataupun negara. Memang kena macam ni. Kalau tak jadi macam ni, hancur. Ala tattaqun. Nabi Saleh menyuruh kaumnya, kaum Samud, supaya tidak mengganggu unta betina yang dikeluarkan dari bukit batu sebagai mukjizat beliau. Dia minta mukjizat. Kalau tidak dia dia memperolok-olokkan, bohong, karut semua ni. Kalau betul kamu Rasul, ni bukit batu. Keluarkan. Unta betina bersama-sama dengan anaknya. Bukan unta betina saja. Itu cabaran. Nabi Saleh pujuk tak makan. Akhir sekali, itulah dalam banyak surah nanti akan datang. Kita akan jumpa dalam surah Asy-Syams wasyamsi waduhaha. Di akhir tu macam mana mereka sembelih akhir. Sebab tak tahan, janji. Janji apa? Janji kalau kamu nak betul-betul gini. Sehari air ni, sumber air ni kamu ambil. Sehari sehari bagi kepada unta ni. Kamu tak boleh guna air. Susah lah jadi. Tapi dia ingat ni permainan. Dia ingat permainan. Tak apa. Mula-mula tu tak apa gitu. Lepas tu keluar sungguh. Unta betina dengan anak seekor. Bila begitu, mula-mula tu jagalah. Pelik juga. Pada masa tu tahap pemikiran manusia ni setakat tu. Dia kena tengok dengan mata kepala. Baru dia nak terima. Umat Muhammad tidak ditekankan itu sangat sebab dia boleh berfikir. Dia cerdik. Sebab itu mujizat-mujizat macam tu tidak ditinggalkan. Tapi umat-umat dahulu dia tahap tu. Lalu lama-lama dia pun penat kan. Susah kita ni. Sumber air itu tak ada pasal-pasal. Nak bagi kepada binatang unta tu 2 ekor tu. Kita semua sampai tak dapat air. Apa cerita ni? Lama-lama bincang-bincang nak bunuh. Bunuh tu lepas tu barulah mereka kena mengingkari hari kiamat, melakukan kesyirikan dan memuja nenek moyang. Mereka juga diseru supaya mengelak diri daripada mengikut 9 orang ketua perosak masyarakat. 9 orang ni kepala pengak kata. Dalam masyarakat Nabi Saleh ni kepala gangster yang sangat sombong, zalim dan kejam. Mereka juga diseru supaya tidak menuduh Saleh sebagai orang yang kena sihir, menghentikan rancangan menyerang Saleh
dan keluarganya pada waktu malam. Sampai ke peringkat akhir itu dia nak pergi Nabi Saleh dan keluarga dia nak pergi bunuh. Sampai begitu sekali. Dan tidak beriman kepadanya. Semua itu disampaikan beliau supaya kaumnya terselamat daripada azab Allah di dunia dan di akhirat. Di seruan bertakwa oleh Nabi Lut, ala tattaqun, ayat 161. Nabi Lut telah menyeru pemimpin-pemimpin kaumnya supaya tidak melakukan kerosakan, tidak melakukan perhubungan seks sejenis, berlaku zalim, merompak dan melakukan perbuatan-perbuatan keji yang lain. Mereka juga diminta supaya jangan mendustakan para rasul. Seruan Nabi Lut kepada kaumnya hanyalah untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah di dunia dan di akhirat. Maknanya ala tattaqun ini sangat penting. Dan kita pun kena belajarlah daripada sejarah tu. Khususnya kalau zaman Nabi tu, yang Nabi SAW menghadapinya secara langsung, ketua-ketua kafir Quraisy tu. Mereka tu ada semua ni, perangai ni. Seruan takwa oleh Nabi Syuaib. Ala tattaqun, ayat 177. Nabi Syuaib menyeru kaumnya, khususnya pemimpin-pemimpin di kalangan mereka supaya tidak melakukan kesyirikan, tidak mengurangkan timbangan dan sukatan. Mereka juga dilarang daripada merompak, melakukan kerosakan di muka bumi dan mencari rezeki melalui cara-cara yang haram. Dia terlibat dalam nak cari duit dengan cara yang tak betul. Kaum ni itu bendanya, penyakitnya kaum Nabi Syuaib ni. Seruan itu disampaikan oleh beliau supaya umatnya terselamat daripada azab Allah di dunia dan di akhirat. Seruan bertakwa oleh Nabi Musa. Ala yattaqun, ayat 11. Nabi Musa telah berdakwah kepada Fir'aun dan kerajaan tenteranya. Kena ingat. Supaya bertakwa dengan meninggalkan perbuatan zalim dan kejam, berhenti daripada memuja dan melebihkan bangsanya. Dia ni juga rasis lah. Fir'aun ni contoh pemerintah yang rasis. Berhenti juga daripada membunuh Bani Israel sampai ke peringkat bunuh. Mereka diseru supaya tidak berlagak sombong di muka bumi dan tidak melakukan kerosakan padanya. Seruan itu disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka supaya mereka terselamat daripada azab Allah di dunia dan di akhirat. Itu benda penting. Maknanya ini satu kata kunci yang sangat penting di dalam surah Asy-Syu'ara. Baik, yang kedua. Di dalam surah Asy-Syu'ara terdapat beberapa ayat tarjih, iaitu ayat-ayat yang diulangi beberapa kali. Contohnya, ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini diulang-ulang. Cuba kita tengok ayat 109, 127, 145, 164 dan 180. Ini salah satu beberapa ayat tarjih. Diulang beberapa kali dalam surah ni. Daripada ayat tarjih itu dapat difahami beberapa perkara berikut. 6 orang Nabi di zaman masing-masing. Semua dia ulang. Cuba tengoklah. Misalnya kita kata ini 19. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta kepada kamu apa-apa upah atas dakwahku ini. Upahku ataupun ganjaran kepadaku ada hanya pada Allah Rabbil Alamin. Fattaqullaha wa ati'un. Ini ayat ni kan? Idh qala lahu akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Sama juga kalau kita tengok di sini. Seterusnya 127. Inni lakum rasulun amin. Ini Nabi Hud pula kata. Tadi Nabi Nuh, ini Nabi Hud. Dia kata inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Ini orang panggil ayat tarjih. Nak cerita secara ringkasnya mudahnya. Rasul-rasul ni ajaran dia sama. Cara dakwah dia pun sama. Benda yang diseru oleh mereka pun sama. Dia tak seru kepada benda lain. Dan semuanya tidak mengambil upah. Jadi tak terbeban masyarakat dia apa-apa pun sedikit pun. Itulah ceritanya. Begitu juga kalau kita tengok pada ayat-ayat lain itu tengok sendirilah. 6 orang Nabi di zaman masing-masing telah menyeru umat mereka
supaya bertakwa. Dengan arti mereka meninggalkan syirik. Itu makna takwa ni. Mengadakan perkara baharu dalam agama dan mengelak diri daripada melakukan pelbagai fitnah. Kena elakkan diri daripada benda itu. Itulah maksud takwa situ. B. Kesemua 6 orang Nabi itu mengisytiharkan bahawa mereka bukan sahaja utusan Allah, malah mereka juga orang yang amanah dan jujur. Rasulun amin. C. Kesemua 6 orang Nabi itu menyuruh umatnya dengan berkata, Fattaqullah, yang berarti a'budullah. Ittaqullah di sini dengan makna a'budullah, sembahlah kamu akan Allah. Di samping itu mereka juga menyuruh dengan berkata, wa ati'un, mana taatlah kamu kepada aku. Dua perkara, sembah Allah, taat kepada aku. Inilah kalau kita perhati dua kalimah syahadat tu sebenarnya hakikatnya. Di semua 6 orang Nabi itu mengatakan kepada kaum masing-masing dengan jelas bahawa mereka tidak meminta duit daripada orang ramai, tidak juga meminta derma. Mereka datang untuk memberi, bukan menerima. Para Nabi itu bekerja untuk Allah dan mereka mengharapkan upah dari Allah, bukan dari manusia. Mereka hanya menyuruh dan berdakwah kepada agama dengan ikhlas. Itu ada di dalam ayat-ayat tadi. 3. Rabbul Alamin. Ini kata kunci yang ada disebut berulang kali. Perkataan Rabbul Alamin beberapa kali diulang sebut di dalam surat-surat ini. Perkataan ini ada 5 artinya. Rabb apa makna? Jadi Allah SWT mengingatkan kepada manusia bahawa dia ni. Cubalah kamu fikir. Yakni yang mendidik. B. Yang menjaga. C. Yang memiliki. D. Yang menguasai. E. Tuan yang berkuasa dan bebas menguruskan segala kehendaknya. Itu makna Rabb. Rabbul Alamin itu terhadap alam, semua alam ni dia yang mendidik, dia yang menjaga, dia yang memiliki, dia yang menguasai, dan dia adalah Tuan yang berkuasa dan bebas menguruskan segala kehendaknya di alam semesta ini. Itu makna Rabbul Alamin. Mendidik itu maksudnya daripada tidak sempurna kepada sempurna, daripada kecil kepada besar, semua perkara. Seperti manusia, nak jadi manusia yang baik, nak jadi manusia yang berguna ni bukan main kan? Kalau dalam semua negara tu kena ada kementerian pelajaran, kena ada guru, kena ada sekolah, berapa banyak belanja. Itu peruntukan. Untuk apa? Untuk mendidik. Barulah kemudiannya jadi manusia, jadi orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang berguna kepada masyarakat. Proses dalam proses. Sebab apa? Berapa banyak? Begitulah juga Allah mendidik manusia, mendidik binatang-binatang, mendidik pokok kayu, mendidik segala-galanya. Mendidik dia tu bukan manusia saja. Bukan mendidik untuk manusia ni pandai berdikari buat kerja, bukan. Dari pokok tu daripada kecil, daripada tak ada satu biji, dia jaga sampai jadi satu pokok besar dan mengeluarkan hasil buah yang begitu banyak daripada sikit, tak ada apa pun, tak nampak buah pun asal. Itu cara dia didik. Begitu juga dengan benda-benda lain sekeliling kita ni, banyak sangat. Seterusnya, beberapa perkara di bawah ini dapat difahami daripada pengulangan perkataan Rabbul Alamin itu. Sekalian Nabi dan Rasul mula-mula sekali akan menarik perhatian pengikut-pengikut mereka ataupun umat mereka kepada tauhid rububiyah. Itu maksudnya. Apa maknanya semua? Maknanya dia seru manusia, biar manusia ni sedar tentang Tuhan itu adalah Rabb. Maknanya rububiyah. Daripada tauhid rububiyah itulah mereka akan menemui tauhid uluhiyah. Itu maksudnya. Bila dah terima, dah tahu dah Allah Tuhan ni sampai begitu sekali kepada kita, jadi tak patutkah kita bersyukur? Mulalah nak berterima kasih, mulalah nak cari ibadat. Itu tauhid uluhiyah. Tapi kalau kita dah tak terima semua ni, kita kata dia sesat, habislah. Ini fenomena masyarakat kita. Satu hal pula sebab tak mengaji Quran. Itulah jadinya. Duduk mengaji akidah aliran tertentu khusus, tak bertemu benda-benda ni. Padahal benda ni ada dalam Quran. Sebab tidak ditekankan, tak terasa. Tapi kalau kita tanya semua orang Islam, mana-mana aliran pun, dia kata memanglah semuanya Allah. Tapi nak terima benda ni, macam mana cara Nabi, perjuangan dia, langkah-langkah dia, dia nak seru kepada Allah tu, dia nak tarik perhatian kepada sifat Allah yang mana.
Itu proses tu. Sepatutnya kita belajar daripada Al-Quran ini. B. Orang-orang musyrikin Mekah menerima tauhid rububiyah, tetapi mereka selain melakukan syirik dalam ibadat, melakukan juga syirik dalam berhakimkan kepada selain Allah. Jadi ada banyak syirik lah. 4. Di dalam surah Asy-Syu'ara juga setelah mengemukakan kisah-kisah benar 9 orang Rasul, sebanyak 9 kali diulangi ayat tarjih ini. Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Jadi banyak ayat tarjih ini ataupun perkataan-perkataan yang diulang-ulang di dalam surah ni. Namakan Syu'ara, penyair. Penyair itu macam mana penyair? Ni lawan ni, cabaran ni. Ada penyair. Biasa kan penyair, bila dia sebut perkataan, dia ulang pula. Dia tutup dengan perkataan. Dia sebut pula itu. Itu cara penyair. Allah SWT telah guna benda ni. Dia untuk mengingatkan sesuatu perkara, dia ulang pula. Jadi kepada penyair-penyair, bila dia kemukakan benda, perasaan dia tersentuh. Hebat cara macam ni. Setelah kemukakan satu paragraf, kita kata tentang Nabi Nuh, ditutup dengan perkataan ini. Ditutup dengan ayat ini. Setelah cerita pula tentang Nabi Hud, ditutup dengan ayat yang sama. Itu sangat menarik sebenarnya. Sesungguhnya ada apa yang berlaku itu ada tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak juga beriman. Daripada ayat-ayat tarjih ini dapat difahami beberapa perkara berikut. A. Pada kisah benar 9 orang Nabi itu terdapat ayah. Maksudnya ialah tanda kekuasaan Allah, bukti kekuasaan Allah, tanda ada pembalasan baik dan buruk, dan Allah membinasakan kaum yang derhaka kepada rasul-rasulnya. Pengikut-pengikut dan pembela-pembela rasul-rasulnya pula diselamatkan. Itu makna tanda tu. Cuba tengoklah yang selamatnya yang mana, yang binasanya yang mana. Jadi sepatutnya itu jadi bukti kepada kamu lah. Kamu jangan lagi buat perangai macam tu. B. Daripada firman Allah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, difahami bahawa manusia-manusia yang keras hatinya tidak akan mendapat pengajaran daripada kisah-kisah benar yang terdapat di dalam sejarah. Kerana itu mereka tidak beriman. Dia sentiasa ada orang yang macam ni. Cuma kita tak tahu kan? Kita tak tahu. Jadi kerja kita ialah dakwah. Mereka terima ke tak terima ke, itu urusan Allah. Kita tidak sia-sia. Ya sia-sianya orang itulah. Kita yang berdakwah ni tetap ada pahalanya di sisi Allah. Yang kelima, hikmat penggunaan dua sifat Allah, Al-Aziz dan Ar-Rahim, di dalam surah Asy-Syu'ara. Di dalam ayat tarjih ni dia sebut sifat itu saja. Kenapa sifat itu? Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu, dia adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa, Al-Ar-Rahim, lagi maha mengasihani. Ayat 9, 68, dah banyak ni, cuba tengok ni berapa kali ni. Sifat Al-Aziz, Ar-Rahim juga disebut di dalam ayat 217. Beberapa perkara berikut dapat disimpulkan daripada ayat tarjih ini. A. Rabb, yakni Tuhan, bersifat aziz terhadap orang-orang kafir. Terhadap orang-orang mukmin pula dia bersifat rahim. B. Setiap orang Nabi memperkenalkan Allah melalui sifat-sifatnya. C. Daripada sejarah kebinasaan setiap bangsa terdapat bukti bahawa Rabb, Tuhan, sentiasa memerhati manusia. Dia sentiasa melihat siapakah manusia yang bersyukur dan siapakah pula manusia yang kufur, yakni tidak bersyukur. D. Daripada sejarah kebinasaan setiap kaum terbukti bahawa Rabb adalah aziz, maha perkasa terhadap orang-orang yang tidak bersyukur dan perosak-perosak masyarakat. Dia menghukum mereka di dunia ini. Itulah yang dikatakan pelajaran daripada sejarah. Dia juga akan menghukum mereka di akhirat nanti. I. Daripada sejarah kebinasaan setiap bangsa terbukti bahawa Rabb juga bersifat dengan Rahim. Dengan sifat inilah dia menyelamatkan hamba-hambanya yang bersyukur daripada azab-azab di akhirat. Ini cuba kita perhatikan sikit. Ini penting ni. Kalau faham yang ni, faham surah. Kalau faham ni, surah ni dalam kocek. Sebab tu sistem belajar Quran ni pun dia kena ada sistem juga. Ayat 9, 68, 104 dan sebagainya ni. Semua guna ni. Al-Aziz Ar-Rahim. Wa inna rabbaka
lahuwal azizur rahim. Misalnya kita tengok ayat 9 ya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ini mana? Tidakkah mereka perhatikan kepada bumi? Sebab tu kena ingat ada kaitan ni, saling berkait. Kalau nak faham surah paragraf yang kedua, ayat 7 hingga 9. Kan ayat tadi ada ayat yang ke-9. Dalil-dalil ardi, dalil-dalil pada bumi untuk sifat maha perkasa dan maha penyayang Tuhan. Baik, tengok. Sekarang ni tengok ni. Awalam yarau ilal ardi. Ardi itu bumi itu. Mereka tak perhati ke kepada bumi? Bagaimana kami menumbuhkan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kita tengok kan. Jadi kita sukalah duduk di bumi ni. Ada buah durian, ada buah rambutan, ada buah cempedak, ada macam-macam. Tanaman-tanaman pula macam-macam jenis. Rumput saja tu ada berapa macam. Bumi ni dia bagi benda yang seronok semua sentiasa kepada kita. Benda yang suka saja ke bumi ni. Tidak begitu. Bumi ni ada ketikanya kalau dia tenggelam, kita mati dalam itu. Setiap benda ni ada sudut baik, sudut yang menggembirakan kita, dan sudut yang mengecewakan kita, menyedihkan kita, terseksa kita. Bumi ni pun macam itu. Di situ ada tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Allah yang buat begitu. Jadi kepada orang yang tenggelam dalam bumi, gempa bumi sekali mati berapa ramai? Tsunami tidak di bumi. Di bumi lagi. Gunung berapi, terpaksa susah pun. Berpindah ganda. Kalau tidak berpindah ganda, mati situ. Berapa banyak lagi bencana alam di bumi. Itu Al-Aziz berperanan. Sifat Allah Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa. Dia boleh buat, dia kuat, dia gagah. Segala kehendak dia, tak ada siapa pun boleh menghalang. Itu makna Al-Aziz. Tetapi di bumi itu kan juga ada berapa banyak benda-benda yang menyeronokkan. Hiburan-hiburan di bumi banyaklah, tak habis kalau nak sebut keseronokan di bumi. Itu sifat rahim. Nyata kerana sifat rahim Allah. Tidak kata Allah ni ada sifat keras saja sehingga manusia tak boleh hidup dalam dunia. Sebab apa? Sana bencana, sini bencana, sana api, sini api. Tidak begitu dunia ni. Bumi ni tidak begitu. Bahkan ada ketikanya menyeronokkan, ada ketikanya menyedihkan. Dua sifat Allah inilah yang berperanan pada bumi ini. Itu benda. Baik, kita tengok. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kita tengok pula di sini 68. Tadi ayat 9, 68. Ada juga perkataan ini. Ayat tarjih ini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Cerita Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa dan umat dia yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentera. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ayat 68 ini. Ini penutupnya. Maknanya gini mudah je. Bila Fir'aun binasa, sifat mana, sifat Allah mana yang berperanan? Bila mereka tu zalim, teruk sangat, akhirnya mereka kejar. Ini ceritanya. Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya sampai ke tepi laut. Allah SWT suruh Nabi Musa pukul laut. Idrib bi'asakal bahr. Inilah cerita. Satu laut tu bukan pasal surut dah. Laut betul. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Sebelah sini macam bukit gunung yang besar, tinggi. Air tu jadi beku, senyap macam tu. Sebelah sini pun macam gunung. Jadi Nabi Musa lalu ikut celah tu lah. Kalau lah air tu terkatuk, habis. Sebab memang dalam. Jadi bila pergi tu, ikut Nabi pengikut Nabi Musa ni selamat. Siapa yang menyelamatkannya? Allah yang rahim, yang kesian kepada puak-puak Nabi Musa di Bani Israel ini. Lama dah kena tindas, diperhambakan oleh puak-puak Fir'aun. Lepas tu Fir'aun tu dengan pengikut-pengikut dia tu, bila dia masuk dalam laut tu, yang tu lepas dah dia ni terkatut dalam laut. Kenapa begitu? Sifat Allah manakah yang telah memainkan peranan di situ dalam membinasakan mereka? Sifat aziz. Sebab apa? Dia ni kejam. Orang yang kejam ni dia kena pukul macam tu baru dia tahu, baru selesai. Jadi sifat Allah yang mana? Kan Allah ni ada banyak sifatnya. Sifat Allah yang mana yang berperanan di sini dalam menghancurkan
memusnahkan Fir'aun dan bala tenteranya. Al-Aziz. Sebab sifat yang maha perkasa yang boleh buatnya. Kalau Bani Israel yang lemah tu nak buat apa? Tak boleh buat apa. Jadi hamba abdi lah berkurun-kurun. Tapi sampai masanya Allah mengasihani mereka. Kerana mereka dipimpin oleh seorang Nabi, seorang Rasul. Maka mereka selamat. Yang selamat ni Rahim. Yang tidak selamat ni Aziz. Nyatalah di situ sifat Aziziyah Allah. Kepada orang-orang mukmin nyatalah sifat Rahimiyah Allah. Itu benda yang kena faham. Sentiasa ada macam tu. Inilah yang berlaku di bumi ni khususnya. Di contoh 104. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ini cerita bila ni? Cerita Nabi Ibrahim pun sama juga. Akhirnya yang menentang dia Allah dengan sifat aziznya menghukum mereka. Orang yang mengikut Nabi Ibrahim dan pengikut dia, Allah yang bersifat dengan rahim menyelamatkannya. Sebab apa? Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang begitu besar, tak jadi, tak hangus, sejuk saja. Sebab sifat rahim Tuhan itu telah bekerja di situ, telah berperanan di situ. Nabi Ibrahim selamat dengan sebab sifat rahim Allah kepadanya di situ. Dengan sebab itulah Allah kata, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Walaupun api tak boleh buat apa. Bila sifat rahim Allah mari, tak usah sebutlah macam mana dahsyat pun, tak akan berlaku apa-apa. Itu maknanya. Maknanya semua nabi-nabi ni kan, kalau kita perhatikan ini 122 wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ini disebut tentang Musa. Baik kita tengok yang lain. 140 wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ini cerita siapa ni? Kita baca ayat sebelum itu. Gitu caranya faham benda ni, gitulah. Ni Hud, qaum Ad, kadzabat adunil mursalin. Itulah yang kita buat dalam carta tu, kisah kaum Ad dan hukuman Allah terhadap mereka. Lepas tu paragraf ni kisah kaum ni. Itu benda yang kena perhati dalam carta tu. Misalnya sini kaum Ad, apa jadi? Ini benda sifat-sifat mereka, perangai-perangai mereka yang menyebabkan Allah SWT menghukum mereka. Jadi apabila mereka disiksa, dihukum, sifat Allah yang manakah yang berperanan? Al-Aziz. Mereka dihukum, disiksa, teruk, binasa mereka tu. Dan orang Islam yang selamat, sifat Aziz Allah berperanan di situ. Kalau faham ini kan, sebab tu saya kata kalau faham ni, fahamlah surah ni. Maknanya orang baik akan Allah mengasihani mereka. Orang jahat, Allah akan menghukum mereka. Sifat yang menghukum orang-orang jahat tu ialah Aziz. Sifat yang menyebabkan orang Islam tu jadi selamat, pengikut Nabi tu jadi selamat dan berada dalam ketenangan, itu sifat Rahim yang berperanan di situ. Itulah bendanya yang kita kena perhatikan. Ini samalah yang lain-lain pun begitulah. Bila kita faham ni, fahamlah surah. Sebab itu penting sangat faham surah ni berdasarkan kata kunci. Kena perhati kata kunci dia. Itu penting. Lepas tu kena tengok pula. Ini ayat apa dia orang panggil? Berulang kali. Ini ayat tarjih. Cerita hukuman Allah terhadap bangsa-bangsa mana pun sama. Gitulah hukumannya. Kalau nak Allah nyata dengan sifat rahimiyahnya, ikutlah Nabi. Berabdilah kepada Allah semata-mata. Jangan syirik. Dan jangan buat perkara-perkara yang tidak baik. Kalau tak takut, kalau nak dihukum, buatlah jahat. Jangan taat, jangan ikut Rasul, langgar perintah Rasul. Pada ketika itu sifat Aziz itu akan nyata. Ini yang keenam. Di dalam surah Asy-Syu'ara ini tersebut bahawa tukang-tukang sihir yang hendak berlawan dengan Nabi Musa sebelum melemparkan tali-tali yang dipintal mereka dan tongkat-tongkat mereka, mengucapkan bi'izzati Fir'aun, demi kebesaran dan kekuasaan Fir'aun. Gitulah. Sebelum melemparkannya, dia kata begitu. Itulah slogan mereka untuk menyatakan keperkasaan, kekuasaan, kemenangan dan kehebatan Fir'aun. Jadi nak tunjuk hebatlah Fir'aun ni, hebatlah dari segi senjatanya, peralatan perannya cukup. Itulah Aziz dia. Mari Aziz, yang sebenar hancur dia. Itulah maksudnya. Begitu juga yang lain-lain. Semua tu nak menunjukkan kebesaran, keperkasaan.
kehebatan masing-masing, kegagahan masing-masing, semuanya hancur apabila berhadapan dengan Tuhan Al-Aziz. Itu nak cerita. Tukang-tukang sihir itu kemudiannya menjadi penganut Islam yang kuat dan setia. Mereka bahkan bersedia menghadapi segala macam ujian. Mereka tidak lagi percaya kepada keperkasaan Fir'aun. Sebaliknya telah percaya kepada perkasaan Allah sebagai Tuhan yang Al-Aziz. Barulah faham cerita macam mana, kenapa begini, barulah faham. Yang ketujuh, dalam surah Asy-Syu'ara juga terdapat ancaman kepada bangsa-bangsa yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Mendusta. Perkataan kadzabat ini beberapa kali berulang. Tetapi kadzabat itu saja, dia bukan ayat. Satu perkataan. Inilah orang panggil kata kunci. Makna kerana mendustakan ayat-ayat Allah, rasul-rasul Allah, manusia boleh binasa. Itu ya, nak cerita. Lepas tu kita tengok kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ini semua kadzabat semua. Kaum Quraisy juga, sebab itu kaum Quraisy juga diberi peringatan. Kamu pun nampak ada juga perangai itu. Faqad kadzabu. Mereka telah mendustakan. Fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Nanti tak lama lagi akan sampailah cerita yang mereka duduk perolok-olokkan itu. Nanti boleh tengoklah. Tak lama lagi. Itu maksud. Jadi kaum Quraisy ini pun pada hakikatnya kadzabat juga. Ada juga sifat takdzib itu, mendustakan itu. Cuma dia sebut kadzabu. Kepada orang yang belajar Arab, kadzabat ke kadzabu kan benda itu sama saja. Takdzib. Habislah di situ. Kalau kita tengok kan di dalam surah Asy-Syu'ara, nama tu Asy-Syu'ara. Di akhir surah tu ada wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan seterusnya. Ingat, disebutkan sifat penyair. Kamu duduk tuduh Muhammad itu penyair tu. Kamu tak tengok ke dia tu macam mana? Siapa pengikut dia? Siapa? Penyair ini pada umum yang lebih ramai ialah yang mengaruh. Kalau dia tidak nak cari duit lah, kita kata, nak jaga periuk nasi dia. Sebab penyair ni dia puji orang tu. Orang tu naik, dia puji orang tu. Dia buat qasidah untuk orang tu. Orang ni naik pula, dia puji orang tu. Begitulah sikap penyair. Ataupun dia duduk puji perempuan, duduk puji arak, duduk puji yang tak ada apa. Itu yang kerja dia. Menyebabkan manusia jadi leka, lupa kepada yang sebenar, terpedaya dengan benda tu. Duduk ingat ni, perempuan ni segala-galanya dalam hidup, seolah-olahnya. Bila kahwin tahu senyap, tak ada apa. Yang selama ni tu dijolok oleh macam-macam syaitan. Bawa gini-gini macam-macam gambarannya dalam kepala manusia ni, sehingga jadi gila kerana perempuan. Contohnya, jadi gila kerana perempuan. Kerana apa? Kerana ada tu orang-orang yang mencetuskan benda-benda itu. Itu keadaan manusia. Yang sebenarnya tidak begitu. Itu tipu daya saja. Siapa yang buat? Yang duduk gambarkan, orang kata rambut ekal mayang, pipi macam gini-gini. Siapa yang cakap macam tu? Duduk cerita pasal pipi perempuan, bulu mata perempuan ini, bibir perempuan. Siapa? Sehingga jadi gila manusia lelaki. Apa penyair? Kamu tengok Muhammad tu macam tu ke tidak? Kalau penyair ni yattabi'uhumul ghawun, diikuti oleh orang-orang yang leka, yang lalai. Bukan orang yang ada pendirian, bukan orang yang ada kerja, bukan orang yang ada mesej dalam kehidupan dia. Ada misi, tak ada. Diikut oleh orang macam tu. Muhammad, siapa yang ikut dia? Cuba tengok. Oh, hebat pengikut-pengikut. Tahu arti kehidupan. Hidup penuh dengan perjuangan. Hidup membela orang-orang susah. Hidup menegakkan kebenaran. Tak kira siapa pun dia lawan. Bila ada tauhid itu. Ini penyair macam tu. Itu cabaran Allah sebenarnya. Kamu boleh tengok sendiri sifat orang penyair ni macam mana, Muhammad ni macam mana. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Penyair ni dia cakap apa yang dia tidak buat. Dia cakap saja lah. Dia kata 7 buah lautan api sanggup ku redah keranamu. Dia kata 7 buah lautan api apa? Penakut.
Itu cakap saja lah. Adapun Rasulullah, cuba tengok. Muhammad apa? Dia cakap, dia buat. Dia bukan cakap saja. Itu sifat berbeza. Jadi maknanya Muhammad ini bukan penyair. Bukan penyair. Sepertinya kamu tuduh. Kamu tuduh pun sebenarnya kamu nak menyelamatkan diri. Ya. Sebab apa? Pengaruh Muhammad dia semakin kuat. Itu kamu tuduh supaya orang takut kepada dia. Supaya orang benci dia, tak mahu dengar cakap dia. Itu saja. Dalam ayat itu disebut, di akhir itu bukan semua penyair begitu. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa antasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Kalau kita baca ayat hingga ke akhir itu ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu penyair-penyair yang baguslah. Tapi biasanya kebanyakannya tidak begitu. Yang bagus tu mesti kalau syair dia mesti sesuai dengan ajaran Rasulullah. Mesti sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya syair dia nak bela pada orang-orang yang teraniaya. Itu memang yang diperjuangkan Rasulullah. Dah. Tak ada syair pun dah. Cukup dah ada. Dah Quran ni memang pun. Quran ni nak ajar benda tu lah.